أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Masjid Setia Alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, inayah, maghfirah, asrar, barakah, nafahat kepada kita, ahli keluarga kita, orang yang kita sayangi insya-Allah, dan keberkatan yang dapat kita rasai dan alami ini insya-Allah dikongsikan kepada semua, dan tidak lain dan tidak bukan bila kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tempat yang adanya solat berjamaah, tempat orang mengingati Allah Ta'ala. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW ada disebutkan, Habbu biladi ilallahi masajiduha wa abghadu biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sesebuah negeri, di sesebuah tempat adalah masjid-masjidnya. Masakan tidak? Kerana tempat kita menunaikan salat berjamaah, tempat kita mengingati Allah, tempat kita menuntut ilmu, ada syiar agama di sini. Dan mudah-mudahan ya, hati kita senantiasa takluk kepada masjid, ya, rumah-rumah Allah. Moga dapat naungan di sisi Allah di akhirat kelak, ketika mana tiada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala nanti. Baik. Jadi insya-Allah Ta'ala dengan izin Allah, kita akan mula membuka sebuah kitab yang tajuk dia Risalatul Adab fi Sulukil Murid, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mana beliau bukan saja seorang ulama, bahkan seorang awliya, dan mana beliau ini merupakan seorang yang banyak jasanya kepada agama. Banyak kitab-kitab beliau yang dikarang oleh beliau yang menjadi sumber rujukan kepada kita. Kalau biasa dengar nasihat agama dan juga wasiat iman, ya, kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kalau diterjemah bahasa Melayu, biasa kita dengar nama kitab tu Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ini dikarang oleh beliau. Kemudian kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, perbahasan mengenai umur manusia, 5 fasal umur manusia, daripada alam ruh
kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, kemudian alam mahsyar, kemudian alam sama ada syurga, Allahumma ja'alna minhum, ataupun neraka, wa iyazubillah, ini alam akhirat. Juga beliau juga ada banyak mengarang kitab yang lain, seumpama kitab Al-Hikam beliau sendiri, Risalatul Muzakarah, Risalatul Muawwanah, dan ramai juga di kalangan anak-anak murid beliau ini yang merupakan ulama-ulama yang besar. Antaranya anaknya sendiri Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, juga Al-Habib Ahmad bin Zin Al-Habsyi yang mengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih yang digelar pada zaman beliau Alamatud Dunya. Dan Masya Allah Tabarakallah, kalau kita baca manaqib beliau, ada di kalangan guru beliau yang kemudian menjadi anak murid beliau juga. Subhanallah. Antaranya guru fiqh beliau, guru fiqh beliau yang beliau belajar kitab fiqh daripada seasasnya hingga ke kitab yang tinggi, iaitu Syekh Bajubair, seorang ulama yang digelar Syekh Al-Faqih Bajubair. Beliau ni guru kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian subhanallah, Syekh Al-Faqih Al-Bajubair ini merantau ke India untuk berdakwah di sana. Setelah sekian lama, anak murid dia yang hidup, yang lahir, yang hidup menetap di Kota Tarim, Hadramaut, Yaman, telah menjadi seorang guru yang besar. Beliau pula datang hadir dalam majlis ilmu beliau, mengaji kitab Ihya Ulumuddin bersama murid beliau. Subhanallah. Ini yang istimewa. Kalau boleh saya kongsikan pengalaman pengajian di sana, walaupun ulama-ulamanya subhanallah, tetapi tidak pernah memperkecilkan ilmu dan ahlinya. Itu yang penting, ilmu dan ahlinya. Walaupun kitab yang seasas seperti Ar-Risalatul Jami'ah, kalau ada majlis mereka duduk mendengar, walaupun subhanallah ada di kalangan mereka yang menghafal Tuhfatul Muhtaj. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama kitab Minhajul Talibin, Minhaj At-Talibin, itu kitab dalam mazhab Asy-Syafi'i, bagi sesiapa nak menguasai, hatta kalau nak jadi qadi, mufti dan sebagainya, kena menguasai kitab tersebut, Minhajul Talibin. Dia ada syarah di antaranya Tuhfatul Muhtaj. Ada di kalangan para masyayikh di sana yang hatta menghafal syarah kepada Minhajul Talibin. Subhanallah. Tapi bila boleh duduk dalam majlis ilmu, walaupun kitab yang dibaca kitab asas. Sebab apa? Ketawadukan. Masya-Allah, di sana banyak kami belajar. Bukan saja dari sudut ilmu, tetapi daripada sudut pengamalan. Dan kitab-kitab Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni pelbagai bahasa, dan beliau juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dengan pelbagai kemuliaan, keistimewaan yang Allah kurniakan kepadanya. Dan disebut di dalam beberapa kitab, seperti kitab Ghayatul Talkhis Al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad, menyebutkan bahawa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini merupakan dikatakan seorang mujaddid pada kurun ke-11. Dia ada turutan dia, ulama sebut, ulama beritahu, antara lain kurun pertama Sayyidina Umar Abdul Aziz, kurun kedua Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kurun ketiga Ibnu Surayj, kurun keempat ada disebutkan Imam Abu Hamid Al-Asfarani ataupun Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani, kurun kelima Imam Al-Ghazali bidunil khilaf, Al-Imam Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Seterusnya kurun ke-6, kurun ke-7, kurun ke-9 Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kurun ke-10 disebut Imam Ibn Hajar Al-Haythami atau Imam Muhammad Ar-Ramli, dan kurun ke-11 disebut Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kitab yang beliau karang ini merupakan kitab berkenaan dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab.
ya, berkenaan dengan hati, bahawasanya kita manusia ini ketiga-tiga ilmu yang wajib kita pelajari adalah seumpama berikut. Ilmu tauhid, ya, dalam kuliah yang lepas kita dah beritahu serba sedikit, ya. Sebab tu kalau nak mengaji bab tauhid pun sebenarnya kita kena faham satu perkara. Jadi kalau kadang-kadang kita dengar kitab tu kitab hadis, ya, dia kena spesifik. Kalau tauhid dia ada kitab dia. Antaranya kitab sifat 20, kalau kitab-kitab Jawi, ya, kitab Faridatul Faraid, kitab Misbahul Munir. Dia memang perbahasan dia. Dia bukan diambil daripada contoh kita belajar kitab hadis bab tauhid. Dia memang ada spesifik. Kitab fiqh pun begitu. Safinatun Najah, sebelum tu Ar-Risalatul Jamiah, Mukhtasar Latif, dia ada. Dia punya maratib, dia punya susunan itu. Juga dengan kitab tasawuf. Jadi kitab tasawuf, ya, kalau di Nusantara ni tanah Melayu biasa dibaca pada awalnya kitab penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati. Jadi kadang orang confuse. 40 hadis penawar bagi hati itu disusun hadis. Tetapi kalau kitab asas penawar bagi hati itu memang tasawuf asas. Kemudian belajar Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali, dan kemudian antaranya kitab ini Adab fi Sulukil Murid. Jadi ilmu yang wajib kita belajar itu tauhid, fiqh dan juga tasawuf tak dapat kita tinggalkan, tak boleh kita cerai tanggalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Ya, kita sebagai seorang mukallaf memang wajib untuk mempelajari ilmu ini, ya, tanpa tanpa terkecuali, kecuali tidak mukallaf, kecuali tidak berakal masalan kata, ya, kecuali kecuali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dia tidak baligh masalan, ya, kecuali dia tak sampai seruan dakwah Nabi SAW, ataupun kecuali dia mengalami tidak dalam bahasa Arab kata salamatul hawash. Jadi dia mempunyai kita sebut sebagai panca indera itu sempurna, tidak pekak dan tidak buta sekaligus. Jadi selagi mana ciri-ciri itu ada pada diri seseorang, maka dia wajib belajar. Jadi ilmu tasawuf ni apa ulama sebut? Sebenarnya ia adalah satu ilmu yang mana mengenal sifat-sifat hati, ataupun keadaan jiwa, ahwal an-nafs. Sama ada kata ulama sifat-sifat tersebut adalah sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, ya, umpama tawaduk, umpama sabar. Jadi tawaduk ni dia ada lawan dia. Ulama kata merendah diri itu hak sebenar-benar tawaduk. Kalau pura-pura tawaduk, tasannu', itu pura-pura. Saya memang macam ni, tak ada apa, tapi dalam hati dia macam tu. Itu pura-pura, hanya Allah saja tahu. Tapi kalau rendah diri, dia rasa betul dia rendah diri. Sabar ada 3 kata ulama tingkatan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kita nak sembahyang tadi, nak sabar menunggu. Kita nak puasa nanti-nanti lah, yang wajib lah. Sabar kita nak melakukan ketaatan. Sebab tu kadang-kadang ada orang tak faham, ya. Sebab kita dengar juga dia tak faham, dia kata dia pertikai. Dia kata tak ada puasa ni, puasa yang dikata ada tingkatan semua sama. Ini kita dengar ni, saya punya prinsip dengar dengan telinga sendiri. Saya tak suka dengar khabar angin. Bila kita dengar pasal apa dia cakap macam tu, apa yang dia cakap, tak ada puasa awam, khawasul khawas, tak ada. Manusia ni memang dia ada level ke dari sudut keduniaan. Haji, saya nak tanya, manusia ni dari sudut keduniaan dia ada tak kedudukan dia? Ada. Apatah lagi di sisi Allah, Tuan Haji. Boleh faham, ya? Haji lebih tua daripada saya mungkin. Contoh, lebih mungkin ada orang dia ada pangkat daripada dia ada pangkat daripada kita dari sudut keduniaan dan sebagainya. Kita panggil dengan gelaran, kita panggil hormatnya dari sudut usia dia dan sebagainya.
apatah lagi kedudukan di sisi Allah. Ada apa contoh, apa dalil? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman di kalangan Allah Ta'ala mengangkat darajat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Sirah lil muballaghah kata ulama. Darajatun itu makna yang bersangatan, satu darjat ke satu darjat. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maji, ada 800 tingkat. In between darajat itu ada 800 tingkat. Satu tingkat bersamaan dengan 500 years. Subhanallah. So munasabah tak kalau orang kata mana ada sama, kalau batal dia tak faham tasawuf. Biasa orang macam ni bang dia tolak tasawuf. Padahal apa makna kita sebut tadi? Suatu ilmu dalam mengetahui tentang sifat-sifat hati, keadaan jiwa, ahwalun nafs. Contoh sifat terpuji tadi kita sebut, baru dia reti bang, oh yang ni nama merendah diri, hak ni nama sabar. Saya bagi contoh orang tak faham sabar macam mana dia contoh. Katalah satu insiden yang berlaku, someone came to us, dia kata ustaz, saya sabar ni, kata pasal apa? Mutu hilang. Oh, kat mana? Masjid Setia Alam contoh. Tapi dia kata bila tu hilang? 3 tahun lepas. 3 tahun lepas disiap ke belum masjid? Sabar tu ulama kata bang, sabar tu the first hit. Hak kena masa mula 3 tahun tu boleh kata sabar lagi. Nampak dia tak faham. Boleh. Dia tak faham. Sebab dikatakan sabar itu bila kita belajar ilmu tasawuf tahu kata sifat mahmudah, contohnya sabar tadi. Sabar tu buat ibadat. Nombor 2 sabar dalam meninggalkan maksiat. Senang ke nak jaga mata? Jaga telinga. Tak nak ambil hak orang kecuali dengan dia ada iman. Jadi ilmu tasawuf tak dapat tidak kait dengan fiqh, tak dapat tidak kait dengan tauhid. Dia tak boleh cerai tanggal bang. Sebab dia kalau cerai tanggal dia tak jadi. Barang siapa yang mengaji fiqh sahaja, kata Imam Malik, tak ngaji ilmu tasawuf, takut-takut dia jadi fasiq wa iyazubillah. Apa makna fasiq? Dia buat dosa besar, dosa kecil, tak tobat pada Allah Ta'ala, takut mati su'ul khatimah wa iyazubillah. Bahaya tak? Bahaya. Pasal dia tak tahu mana satu dosa zahir barangkali dia tahu, dosa batin tu yang itu Allahu Akbar. Yang melibatkan hawa nafsu je dia tak tahu. Jadi itu ulama kata. Dan barang siapa yang ngaji tasawuf saja semata tapi tak ngaji fiqh pula bang, maka takut jadi zindiq, sesat. Tu kata ada puak-puak tak semayang puak-puak dia kata niat saja. Kita kalau mengaji fiqh, apa makna niat? Jadi dalam konsep pengajian kita yang pertama di mana-mana majlis surau insya-Allah yang kita bawakan pengajian yang pertama berkitab. Ada kitab. Nombor 2 bersanad. Yang kita belajar kitab tu daripada guru kami hinggalah pada pengarang kitab bersambung tali menali rantai merantai sampai ke musannif. Daripada musannif sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu baru dia kena insya-Allah. Maksud kena tu baru dia ada silsilah dia. Rantaian ilmu tu dia tak putih. Tuan-tuan kalau mengaji Quran tu tak secara musyafahah, tajwid, sifatul huruf, makhrajul huruf, pandai tuan-tuan boleh cari guru-guru yang ada sanad. Pasal apa? Tuan-tuan, bila mengaji tauhid tak nak cari hak yang ada sanad betul-betul. Fiqh yang ada sanad.
tasawuf yang ada sanad dari hingga pada pengarang sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kerana bila sanad tu tak putus, sebab tu ya, yang kita belajar, yang kita terima dari guru kita terima daripada guru mereka hinggalah kepada pengarang kitab. Jadi bertepatan dengan murad, bertepatan dengan apa yang dia nak dimaksudkan dengan penulis kitab, yang mana inilah yang mana tak boleh nak tiru, agama lain tak boleh nak tipu. Ni nama sanad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sabar dalam menghadapi maksiat dan sabar dalam menghadapi ujian. Itu kata para ulama. Tahu mana satu mahmudah, tahu mana satu sifat mazmum. Jadi Imam Malik kata lagi, barang siapa yang ngaji tauhid, fiqh, tasawuf, yang tadi takut fasik, betul tak? Kalau dia ngaji fiqh saja tak ngaji tasawuf, kalau dia ngaji tasawuf saja dia tak ngaji fiqh, jadi zindiq, takut. Kalau dia ngaji tauhid, fiqh, tasawuf, apa jadi? InsyaAllah tahqiq, betul-betul dakik tahqiq, dia reti sungguh agama dia. Sebab Nabi dah pesan kepada kita, siap-siap. Apa dia ji? Kita kena ingat pesan Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia jadi baik, Allah bagi dia faham ilmu agama. Sebut dalam kuliah yang lepas, dia kata Nabi tak ada sebut pun sifat 20. Kata dia, lah, siapa macam tu kita kata? Yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ilahukum ilahun wahid, qul huwallahu ahad. Contoh lagi apa dia? Itu dalil bagi lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Dalam Al-Quran tu dalil wahdaniyah. Huwallah, huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, makna tak ada mula. Dialah Allah yang maha akhir, yang tiada kesudahan, makna dia kekal. Dialah Allah Ta'ala yang maha mengetahui perkara zahir yang tampak kelihatan. Dialah Allah Ta'ala yang maha batin, yang mengetahui segala yang tak tampak kelihatan, tersembunyi. Itu benda hati tu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dialah Allah Ta'ala yang maha mengetahui akan segala sesuatu. Di situ saja ada 3 dalil. Allah kidam, Allah baqa, Allah ilmun. Habis. Tu. Kenapa dalam fiqh kita kena ada mazhab? Sebab kita tidak mencapai satu tahap piawaian yang mana kita ni mujtahid mutlak, memahami benar-benar Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf cakap, terkadang yang tak ikut ni, kadang dia pun baca Quran, dia pun kadang tak betul, baca terjemahan, mengkritik ulama-ulama mazhab. Allahu akbar. Ada tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan tak perasan, cara dia cakap kadang halus, kadang dia pakai serban macam kita juga, pakai syal macam kita, tapi dia ajar tak ikut ahli sunnah wal jamaah. Macam mana kita nak tahu benda-benda ni? Kena ada asas. Sebab tu ilmu tasawuf ini, ya, ilmu yang mana, ya, orang yang betul-betul faham, dia betul ilmu dia nak belajar. Sebab bukan saja dia wajib, dia nak tahu apa sifat tercela, yakni mazmumah, umpama hasad, umpama riak dan sebagainya, kata ulama. Sebab kalau dia tak tahu, maka takut dia buat. Sebab itu ulama sebut begini, nak bagi faham. Orang yang belajar ilmu yang benar, dia akan tahu mana yang salah. Tapi orang yang belajar ilmu yang salah, dia tak tahu mana yang betul. Boleh faham tak maksud saya? Dia belajar yang benar bang, ikut kita akidah ahli sunnah wal jamaah, dia akan tahu mana aliran sesat, yang tak betul. Tetapi yang tak betul, dia tak akan belajar cara yang tepat. Sebab tu timbul persoalan-persoalan bila bau-bau ni,
Ya, bila Allah nak zahirkan, dia nampak. Bila ditanya kepada mereka yang orang anggap dia satu tokoh, ya, bila dia kata anggap tokoh, macam-macam orang ingat begitu. Di kalangan aliran mereka yang bukan ahli sunnah wal jamaah, bila ditanya apakah, ya, adakah setelah membasuh muka, ya, dah basuh kening tu kira dah basuh rambut tak? Ya, dia kata basuh rambut. Ji, dah basuh kening dah kira basuh rambut ke, Ji? Dalam wuduk. Faham tak maksud saya? Satu kepincangan bila dia bahas perkara-perkara yang dia bahas bukan main tinggi, tapi yang asas. Okey, saya nak tanya satu soalan. Mandi wajib baca bismillah ke tak? Geleng angguk cukup. Tak payah mandi wajib kat sini. Bang, geleng ke angguk? Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ke tak? Semua geleng, dengan mata terkelip, mata terbuka, geleng. Pasal itu fardu ain. Baik. Bila kita faham perkara ni, barulah, sebab tu asas tu penting. Asas tauhid, asas fiqh. Tu asas fiqh. Kita semua bila kata ya wajib, kita angguk tadi. Tapi apa jawapan dia bang tadi? Bismillah wajib ke tak dalam mandi wajib? Apa rukun dia? Rukun mandi wajib? Niat. Nombor 2, meratakan air di seluruh selesai. Boleh faham Ni kening ni masuk rambut ke bahagian muka? Bang, senang kita buka, ajis, santai je boleh jawab. Sebab apa? Itu asas. Sebab itu kita nak tahu yang bukan ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak, sebenarnya kita kena ada asas. Kalau tidak, kita kena tipu. Walaupun dia ceramah tempat yang sama, contoh kat sini, kita kena tipu saja, kita tak tahu. Sebab tu asas itu penting. Sebab tu kalau orang faham, dia kata ilmu tasawuf tu dia kena mengaji. Sebab dia tahu kebaikan dia. Apa kebaikan dia? Dia tolong hati seseorang itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, macam mana dia hanya ingat kepada Allah? Contoh, dia ingat benda lain pun dia kait dengan Allah Ta'ala. Dia kait dengan akhirat bang. Contoh kita makan bang, kan simple, makanan kan makan, betul tak? Kalau kita minum kan kita minum. Tapi disebabkan dia kait dengan Allah, kait dengan agama, apa dia buat bang mula-mula? Bismillah. Tapi hukum dia kita sedia maklum lah kan? Sunat ke wajib? Dah bismillah tu hukum dia wajib bila baca Fatihah. Inda Syafi'i, dalam mazhab kita Syafi'i, kerana dia termasuk di dalam Al-Fatihah. Dia termasuk sebagai as-sab'u mazani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi orang faham, dia takkan kata, orang kata tak kata huduh, dia takkan kata ilmu tasawuf ni teruk. Tak. Pasal dia faham ilmu tasawuf ni memang sebahagian daripada yang Nabi sebutkan, iaitu iman, Islam dan ihsan, yang mana dia beribadat seolah-olah dia melihat akan Allah Ta'ala, yakni mata hati. Dan kalau dia tak capai maqam tu bang, ya, dia paling tidak maqam dia namakan muraqabah, yang mana dia senantiasa merasakan Allah Ta'ala mengawasi dia. Baik ke buruk bang macam tu bang? Sebab ada orang belah-belah sana, dia kata ilmu tasawuf ni macam air acak. Pernah dengar air acak? Orang Penang pun tahu lah, orang utara. Air acak tu apa? Air longkang bang. Kenapa disamakan ilmu ini dengan air longkang, sedangkan ilmu ni ilmu yang datang daripada Allah hakikatnya? Kalau mengaji dalam kitab Penawar Bagi Hati disebut mana sumber ilmu ini? Sumber ilmu ini daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis Nabi SAW. Nak jadi baik, ilmu yang nak jadi baik hakikatnya ilmu daripada mana bang? Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sebab tu kadang-kadang kita pelik bila mana ada setengah golongan yang kata mari kita perjuangkan nak Al-Quran dan Sunnah, tapi perkara ni dia tak boleh terima. Jangan kita ambil sebahagian yang kita tak sesuai kat tekak kita tolak. Boleh faham tak maksud dia? Yang ni tak kena selera, tak boleh. Padahal ni wajib kita belajar. Kebaikan dia tolong kita ingat kepada Allah senantiasa.
menghiasi hati kita hanya melihat kebesaran Allah Ta'ala, baru tak berani buat maksiat. Baru tahu kata Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala yang berkehendak, Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah yang maha mendengar, tak berani. Tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tumpuan perbicaraan dia adalah ditumpukan kepada hati. Sebab apa? Sebab hati ini merupakan raja segala anggota. Dan Nabi dah pesan, kalau baiklah anggota ataupun daging tersebut, maka baik keseluruhan anggota tubuhnya. Jadi di mana salah dan silapnya? Sebab tu kesalahfahaman ini perlu kita kita perbetulkan secepat mungkin. Kerana apa? Kalau memusuhi perkara yang dibawa oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, maka sebenarnya siapa yang dimusuh? Tu. Dan hukum mempelajarinya, kata ulama, sudah barang tentu bagi kita fardu ain, yakni wajib bagi yang berakal dan juga yang baligh, cukup umur. Baik, ikut mazhab kita Syafi'i, baligh seawal usia 9 tahun, maksimum 15 tahun, 15 sanah. Ya, mana kalau ada orang dah 15 tahun dia kata, ataupun dia kata dia 51 tahun, dia kata, Ustaz saya belum baligh lagi lah Ustaz. Sebab dengar kata disebut, dia dengar separuh-separuh, lepas dia dengar Ustaz, lepas tu dia balik Ustaz. Dia tak dengar. Saya dengar kalau lelaki kena keluar mani seawal usia 9 tahun, orang perempuan pun sama kan? Ataupun orang perempuan seawal 9 tahun dalam fiqh apa dia? Keluar haid, betul? Tapi saya ni makcik ni tak pernah keluar haid pun walau setitik, dia kata. Umur makcik berapa dah? Umur makcik agak-agak berapa? Dia tanya kita pula. Agak-agak berapa? Mungkin 50 kot, 60, 70. Gitu. Begitulah lebih kurang, dia kata. Makcik, ya, kalau dah umur 15 tahun ke atas, maka beliau. Walau tak ada capai hak tadi dua tu. Haid ataupun keluar mani. Sama juga dengan lelaki kalau ditanya. Dan sumber rujukan ilmu tasawuf ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mulia. Dan ilmu ini dinamakan ilmu tasawuf, juga dinamakan ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu ihsan, ilmu tazkiyatun nafs. Bukan tasawuf saja. Kalau kita dengar tazkiyatun nafs, kan, kita dengar ilmu ihsan, di mana salahnya bang? Boleh faham? Sebab tu ulama kata pada huruf ta, sad, waw, fa tu pun ada isyarat daripada ulama. At-ta isyarat kepada at-taqwa. Apa makna takwa? Takut kepada Allah, buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Juga dalam kitab Al-Kunyah, Syekh Abdul Qadir Jailani sebut at-ta pada tasawuf tu isyarah kepada at-taubah. Orang yang betul-betul dia nak taubat pada Allah. Kadang-kadang kita tengok setengah orang bukan pada penampilan. Penampilan tu bagus, betul tak? Tak salah, betul. Kita bukan nafi dia nak pakai kopiah ke sorban, tak ada masalah. Tetapi yang perlu kepada orang yang betul-betul nak bertaubat kembali kepada Allah, dia kena ada ilmu. Sebab dalam tasawuf dibincangkan apa rukun taubat. Dia ada rumus dia 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Dekat 3 ni ulama kata yang pertama stop buat dosa tu. Bukan dia sambung balik. Buat balik, berlakon balik, mencuri balik, merompak balik, wa iyazubillah, berzina balik, membunuh balik, wa iyazubillah. Stop. Nombor 2 apa dia? Menyesal. Apa maksud menyesal tu? Ulama kata seumpama, minta maaf kalau saya sebutkan, tapi ini ulama ada berikan satu perumpamaan. Seumpama kalau air susu dah keluar, dia nak masuk balik, taklah. Dia tak dah. Faham tak? Impossible lah. Yes, begitu umpama dia tak nak kembali balik. Dia stop, berazam tak nak kembali balik. Dan yang ketiga, dia benci dengan perbuatan tersebut. How you know orang tu berhenti ataupun tidak? Bila diingat balik, boleh menitik air mata dia. Bila ingat balik, rasa pahit, dia tekak dia. Bukan sedap pula masa tu, zaman tu begitu, buat begini.
terkenang di masa dahulu sekian-sekian. Oh, dia bayang bulan madu di awan biru. Oh, tiada yang mengganggu. Contoh, oh, seronok dia fikir teroyang-ayang. Tak. Dia akan rasa benda tu Allahu Akbar, baik rasanya. Azam tak nak buat lagi. Macam mana? Umpama susu dah keluar, dia nak masuk balik tak? Umpama itu baru 3, ada tambah 1 tambah 1 tambah 1 dalam kitab ini. Nanti dalam kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah Adab fi Sulkin Murid, nanti kita akan bahas satu-satu. Ni dalam bab kedua nanti kita bahas. Bab yang pertama selepas mukadimah, dia akan bincang pasal hidayah. Pertama bang, nak berubah hidayah. Betul bang, hidayah tu memang tak ada tolok banding. Ada tak orang kata bila dia tak berubah, dia kata begini, saya tak dapat hidayah lagi. Nanti kita akan bahas hidayah tu terbahagi kepada umum dan khusus. Umum dan khusus. Apa maksud umum? Ad-dalalatu 'alal khair. Hidayah yang dimasukkan umum itu adalah terarah, tertunjuk kepada kebaikan. Ulama bahagi kepada 3 lagi hidayah umum ni, iaitu hidayah berbentuk ilhami, kemudian hawashi, dan juga akli. Hidayah yang berbentuk ilham. Macam mana ni bang secara ringkas? Dah azan ya? Dah azan. Azan dulu. Bila kita faham tentang hidayah ni, tak apa, azan dulu. Azan saya berhenti. Bila dia faham hidayah, dia takkan cakap aku tak dapat hidayah lagi. Dia takkan cakap. Bila dia faham makna. Ini semua ada terkandung dalam kitab ni, dan kita akan bahas. Dan saya seru kepada tuan-tuan, boleh dapatkan kitab ni, siapa nak nanti boleh berhubung dengan saya. Dan dicadangkan untuk diwakafkan juga untuk masjid ini, insya-Allah. Ya. Boleh tuan-tuan, ya, Tuan Bilal azan dulu. Ikut jam saya dah masuk waktu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة
Allahu Akbar. سيدنا محمد وسط الفضيلة وبعث مقام محمود إنك arhamah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Kita nak topang barakah azan. Sebab Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ad-du'a bainal azan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa antara azan dan iqamah adalah mustajab. Maka berdoalah. Dan doanya mustajab. Kita doa yang baik-baik. Kita doa yang paling penting tuan-tuan, akidah kita benar. Ibadat kita benar, diterima oleh Allah Ta'ala. Kita berakhlak, bertasawuf, mempunyai sifat ihsan. Dan kita mati dengan husnul khatimah bil khair wal ufin wal afiyah. Dan first jalan untuk menuju Allah adalah hidayah. Cuma ada orang dia kata dia tak dapat hidayah. Biasa dengar kan? Saya tak dapat hidayah lagi. Rumah saya sebelah masjid je, tapi saya tak dapat hidayah lagi. Nak datang sebesar-besar masjid tu, saya tak ada hidayah lagi. Orang faham makna hidayah, dia takkan cakap macam tu lagi. Kerana hidayah terbahagi kepada dua tadi kita sebut, umum dan juga khusus. Umum ini terbahagi kepada tiga, iaitu pertama hidayah berbentuk ilham. Ringkas je, insya-Allah kita akan beritahu dalam kuliah akan datang. Hidayah berbentuk ilham ini apa dia? Maknanya satu hidayah yang Allah berikan ilham ke dalam hati manusia untuk buat baik. Sama ada langsung daripada Allah Ta'ala sendiri ataupun daripada malaikatul mulhim, malaikat yang memberikan ilham ke dalam hati manusia. Itu pun diperintah oleh Allah. Makna tak ada satu orang manusia dalam dunia ni tak dapat benda tu haji, ilham. Sebab tu ni syiarkan masjid kita kan, menaranya tinggi, azannya, lawangannya. Saya tak pastilah kuliah tu dengar tak kat luar, tapi kalau azan tu dengarlah, insya-Allah ya. Kalau didengarlah azannya, dengarlah iqamatnya, dengarlah kuliahnya, dia dapat apa yang dinamakan hidayah hawashi, panca indera, telinga, mata. I know lah, Masjid Setia Alam very big. Ada kawan saya Chinese, dia tahu. Mata dia nampak, telinga dia dengar. Nampak tak? Hidayah tu dah dapat nama hidayah panca indera. Sebab tu lain apa lagi? Hidayah berbentuk akli. Yang ni yang dinamakan boleh beza antara baik dengan yang buruk. Soalan saya, hidayah berbentuk ilham semua orang dapat tak? Ilham nak buat baik, semua Allah bagi. Jangan kata tak ada. Nombor dua, panca indera. Kalau dia tak buta dan dia tak pekak, dia boleh tengok tak? Dia boleh dengar tak? Jangan kata tak dapat hidayah. Bohong. Boleh faham Dia faham ni, dia reti, dia tidak akan argue. Dia tak akan argue sama sekali. Nombor tiga, hidayah berbentuk akli. Semua orang ada akal tak? Manusia biasa saya sebut biasa, manusia biasa normal ada akal. Akal itu sendiri ulama kata boleh beza antara baik dengan yang buruk. Ketiga-tiga hidayah umum ini yang terangkum dalam hidayah umum semua dapat. Tapi yang mana yang tak dapat, itu ulama kata hidayah khusus. Hidayah khusus ni ada dua kata ulama, hidayah yang berbentuk diniyah, beragama, dan hidayah taufiqiyah yang nanti kita akan bahas dalam mukadimah kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Itu pasal taufiq. Tu hidayah yang dinamakan taufiqiyah. Hidayah satu orang dapat tak?
Dapat. 2 dapat tak? Dapat. 3 dapat tak? Akli, hawashi dengan ilhami? Dapat. Yang dapat kita ni Islam belaka tak? Diniyah dapat tak? Yang tak dapat taufiqiyah. Perbahasannya akan kita lihat nanti. Jadi saya mohon maaf tak dapat nak lama dengan tuan-tuan, berhajat sangat nak jumpa lepas semayang, tapi ada guru saya ada di Masjid Negeri sekarang ini, jauh dari utara, dia di Masjid Negeri sekarang, saya nak kena jumpa sebab dia nak balik dah terus lepas ni. Jadi saya tinggalkan kitab ni pada Tengku Bilal. Siapa nak tengok, saya tinggalkan nombor telefon saya juga, kad saya di sini. Siapa nak nanti boleh berhubung. Jadi maknanya biasanya kalau tazkirah Ramadan tak baca kitab lah biasanya. Jadi kalau sambung pun nanti Syawal. Jadi saya seru dan cadang dan harap kalau ada boleh siapa-siapa nak wakaf, ahlan wa sahlan. Dalam Quran sebut apa dia? Fastabiqul khairat. Lumba-lumba buat baik. Saya tak suruh tuan-tuan berlari kat saya. Saya nak wakaf, saya nak. Tak perlu, tak apa. Sat-sat lagi nombor saya ni, siapa call dulu, siapa nak wakaf, saya tunggu saja nanti. Sebab apa? Untuk wakaf di masjid, kalau tuan-tuan terlupa bawa kitab, melopau, menganga kita masing-masing, satu orang tak ada kitab. Tapi kalau ada satu kitab diwakafkan, paling tidak 10 ke 20, 30, paling tidak kita boleh rojok. Dan juga untuk tuan-tuan yang nak ada kitab ni secara peribadi, sangat kita anjurkan, kerana saya akan berikan catatan-catatan ilmu. Kerana saya sebutkan tadi, pengajian berkitab. Yang kedua bersanad, yang ketiga bersistem. Apa maksud dia? Syarah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, akan ada syarah dia. Syarah pada muka surat pertama ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kalau tuan-tuan ada insya-Allah Allah beri taufik, ni kita sebut taufik ni, ya, Allah beri taufik untuk mencatat, ya, tuan-tuan boleh mengajar balik kitab ni dengan izin Allah. Banyak di kalangan sahabat-sahabat kami yang mengaji kitab ini bersama-sama kami muzakarah, ya. Ramai, kalau di Meru dah yang khatam kitab ni dengan kami, ramai dah boleh mengajar. Walaupun masa tu mereka bujang lagi, lah ni dah anak dah seorang dua. Jadi tuan-tuan yang mungkin dah ada cucu 5, 6, 7, saya ingat lagi boleh lagi insya-Allah. Lagi semangat wajar lagi. Lagi kita nak umur panjang insya-Allah, kita niat nak jadi penuntut ilmu. Moga Allah bagi, ya, bagi ilmu yang berkat, umur yang berkat. Dan saya tinggalkan contoh kitab ni dengan nombor saya, insya-Allah kita berhubung. Dengan izin Allah kita berjumpa, dan moga kita dapat sampai pada bulan Ramadan yang mulia ini insya-Allah taala. Saya mohon maaf salah dan silap, panjang umur bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعاون فتوح العارفين، واهدنا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha